Kecerdasan bersama menangani ponteng sekolah membentuk masa depan. Tangani ponteng bentuk kepimpinan inspirasi bagi kesedaran pendidikan. Pendidikan untuk semua, tangani ponteng, bina masyarakat sejahtera. Ibu bapa bersama guru menjana kecakapan mengatasi ponteng sekolah. Mentor kreatif, penyelesaian berkesan, menangani ponteng, mengukuhkan pendidikan. Ilmu budi bakti, Bersatu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Apa khabar rakan-rakan dan guru? Salam sejahtera dan salam perpaduan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum hari ini dengan tajuk menangani masalah pelajar ponteng sekolah. Pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini, hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah kes ponteng sekolah dalam kalangan murid boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 5 orang panel kita pada hari ini. Jangan ragu-ragu dan jangan risau kerana warna dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama, Saudara Encik Ayub Afiruddin yang merupakan Ketua Pengawas dari SMK PTJ. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat Cik. Cik Pengerusi bagaimana? Alhamdulillah, sihat juga. Selamat datang buat saudara. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep ponteng sekolah dan puncanya? Baik, terima kasih pengerusi yang molek pekertinya membawa rasional persoalan ini. Ponteng sekolah merujuk kepada tindakan pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang munasabah. Ponteng juga merujuk kepada situasi di mana pelajar hadir di sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada sebahagian kelas, beberapa kelas atau keseluruhan kelas pada satu hari tertentu. Fenomena ini merupakan satu bentuk tingkah laku sosial yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, terutama oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Oleh itu, ponteng sekolah boleh diklasifikasikan kepada 2 kategori. Yang pertama adalah ponteng sekolah dengan kebenaran. Baik, merujuk kepada situasi ini di mana seorang pelajar tidak hadir di sekolah kerana suatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan di luar kawalan mereka, sama ada disengajakan atau tidak. Dalam keadaan ini, pelajar didapati membuat kenyataan rasmi, sama ada secara bertulis melalui surat atau lisan, melalui panggilan telefon atau melalui perwakilan mereka. Yang kedua iaitu ponteng sekolah tanpa kebenaran. Ia bertentangan dengan ponteng sekolah dengan kebenaran di mana pelajar memberikan kenyataan rasmi tentang ketidakhadiran mereka. Terima kasih kepada panel yang pertama kita di atas lontaran konsep dan juga punca yang utuh lagi berisi daripada penjelasan tentang takrif mengenai masalah ponteng sekolah. Pada pandangan saya ianya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Cik Nur Hida Hazwani tentang cabaran kepimpinan tempatan dan kepimpinan sekolah dalam menangani masalah pelajar ponteng sekolah. Soalan yang menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Salah satu cabaran utama kepimpinan tempatan adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam masyarakat tentang kepentingan pendidikan dan juga kesan negatif ponteng sekolah kepada murid. Kebanyakan ibu bapa dan masyarakat sekarang kurang sakna akan masalah ponteng sekolah ini, di mana masalah ini akan memberi kesan kepada masa depan mereka. Contoh situasi murid yang sering ponteng sekolah ini, biasanya mereka sudah tahu destinasi yang ingin dituju seperti cyber cafe, pusat membeli belah dan sebagainya. Sekiranya masyarakat ternampak murid-murid yang ponteng sekolah ini, masyarakat perlulah bertindak dengan segera untuk memaklumkan hal tersebut kepada pihak sekolah yang berkenaan. Kemudian pihak sekolah akan mengambil tindakan selanjutnya untuk menangani masalah ponteng sekolah. Manakala pihak sekolah perlu mengenal pasti
punca-punca ponting sekolah dalam kalangan pelajar. Terdapat banyak faktor yang mendorong murid untuk tidak hadir ke sekolah. Antaranya, kurang minat untuk belajar, kurang pemantauan daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan sebagainya. Jadi pihak sekolah perlu bekerjasama dengan ibu bapa untuk mengatasi masalah ponting sekolah. Maafkan saya, saudari pengurusi. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan daripada saudari panel kedua. Silakan saudari panel keempat. Terima kasih, saudari pengurusi. Sekolah turut memainkan peranan penting dalam menangani masalah murid ponting sekolah. Pihak sekolah perlu menetapkan tindakan disiplin yang lebih berkesan di sekolah. Hal ini kerana sekolah merupakan institusi pengajian yang harus dihormati dan tempat utama dalam membentuk sebuah masyarakat. Walau bagaimanapun, implikasi daripada gagal membezakan perkara yang baik dan buruk serta kurangnya perasaan takut kepada disiplin dalam kalangan murid menyebabkan segelintir murid gemar tidak hadir ke sekolah. Terdapat beberapa punca yang mempengaruhi perilaku seseorang murid yang bermasalah dalam ketidakhadiran ke sekolah. Misalnya, terdapat murid tidak dapat hadir ke sekolah kerana tidak berminat dalam pelajaran dan gemar melepak di luar kawasan sekolah. Sebagai pihak sekolah, perkara yang perlu dipandang jua adalah mengetatkan peraturan seperti memberi khidmat kaunseling kepada murid yang bermasalah atau melaporkan kepada pihak penguasa sekiranya kesalahan pelajar telah melebihi peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh memberi program berbentuk motivasi kepada murid yang bermasalah bagi menerapkan rasa minat untuk sentiasa datang ke sekolah dan minat dalam pembelajaran. Bak kata peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan didikan daripada sekolah, sejak kecil ini dapat melahirkan generasi yang berdisiplin tinggi. Terima kasih kepada ahli panel kedua dan panel keempat atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat beberapa cabaran atau harapan kepimpinan tempatan dan kepimpinan sekolah dalam menangani masalah pelajar ponting sekolah ini. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang kehadirin yang dihormati, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Encik Afiq Bahaki selaku Wakil PIBG di SMK PTJ. Soalannya, apakah pandangan mengenai peranan-peranan penting yang dimainkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru? Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan salam perpaduan kepada seluruh tetamu yang saya hormati sekalian. Dan tidak lupa juga kepada Cik Pengerusi forum kita pada hari ini, Cik Marsha Wardina serta ahli-ahli panel yang berada di sisi saya. Saya berharap agar kesihatan yang baik dan limpahan rezeki sentiasa mengiringi kita semua. Sebelum saya mula berkongsi, marilah kita sama-sama renungkan kata-kata bijak yang diperkatakan oleh Eleanor Roosevelt yang menyatakan bahawa with a great power comes great responsibility, atau dalam bahasa Melayunya berbunyi, dengan kekuatan yang hebat datanglah tanggungjawab yang besar. Saya yakin ramai di sini pernah mendengar ungkapan hebat ini, bukan? Benar sekali, saya sangat bersetuju dengan kata-kata Eleanor Roosevelt. Dengan adanya tanggungjawab yang besar, para murid harus mengetahui perkara yang penting dalam kehidupan mereka, iaitu menjadi murid yang belajar demi masa depan mereka yang dapat dibentuk dengan cerah. Tanpa menunggu dengan lebih lama lagi, saya akan meneruskan perkongsian mengenai peranan-peranan penting yang dimainkan oleh PIBG serta cabaran-cabaran dalam pendidikan kontemporari. Hari ini kita akan melupukan kepada isu yang sentiasa menjadi perbincangan yang tidak asing lagi, iaitu masalah murid yang sering ponting sekolah. Salah satu peranan penting PIBG adalah membantu memantau kehadiran murid dan berkomunikasi dengan ibu bapa jika ada murid yang sering ponting sekolah. Di sini dapat kita lihat mereka bukan sahaja menjalankan tugas pemantauan, tapi juga berperanan sebagai jambatan komunikasi antara pihak sekolah dan pihak ibu bapa jika berlaku masalah kehadiran. Pihak PIBG juga boleh memberi sokongan kepada ibu bapa untuk memahami kepentingan kehadiran yang berkualiti dalam pendidikan anak-anak mereka. Dengan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dan co-curriculum, sedikit sebanyak dapat membantu mempereratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Hal ini bukan sahaja mendorong ibu bapa untuk lebih terlibat dalam perkembangan anak-anak mereka, tapi juga memberi mereka insentif yang lebih besar untuk sentiasa mengalas tanggungjawab mereka terhadap kehadiran sekolah anak-anak. Forum diteruskan lagi kepada ahli panel kita yang ketiga. Daripada penerangan Encik Afiq Bahaki, peranan PIBG sangat penting dalam menangani masalah ini. Namun,
Begitu, terdapat juga cabaran terhadap isu murid ponting sekolah. Oleh itu, bagaimanakah cabaran yang dihadapi? Terima kasih Cik Marshall. Satu soalan yang bagus. Baiklah, mari kita teroka. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PIBG dalam isu ini? Dalam menangani masalah murid ponting sekolah, PIBG akan bermula dengan cabaran pertama yang sangat mencabar, iaitu kesedaran ibu bapa dan murid tentang isu kehadiran ke sekolah. PIBG perlu memastikan bahawa ibu bapa dan murid memahami betapa pentingnya kehadiran murid yang konsisten dalam membina masa depan pendidikan yang cemerlang. Cabaran lain yang dihadapi oleh PIBG adalah kekangan sumber kewangan. Dalam usaha ini, untuk menjalankan program-program kesedaran dan memberikan sokongan kepada murid, masalah dana mungkin menjadi halangan yang perlu diatasi. Dalam cabaran ini, PIBG perlu mencari alternatif untuk mendapatkan sumber kewangan yang mencukupi. Di sini sekali lagi saya ulang, with a great power comes a great responsibility. Saya percaya bahawa penyebab murid ponting sekolah adalah kekurangan motivasi dan kefahaman mengenai pentingnya pendidikan. Kami juga sebagai waris perlu bekerjasama dengan sekolah untuk memastikan anak-anak kami memahami nilai pendidikan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kami juga perlu memahami punca-punca dan cara tangani ponting sekolah ini. Oleh itu, saya mencadangkan agar sekolah melibatkan para waris dalam sesi dialog berkala bagi membincangkan penyelesaian untuk tangani masalah murid ponting sekolah ini. Kita boleh memberi sokongan moral kepada murid melalui motivasi dan tujuan ajar yang positif. Saya juga mencadangkan agar sekolah mempertimbangkan program sokongan akademik tambahan dan kaunseling bagi murid yang menghadapi masalah ponting sekolah. Selain itu, penting juga kerjasama antara ketua pengawas iaitu sebagai wakil murid dan guru kaunselor sekolah dalam menyampaikan maklumat. Contohnya, kaunselor sekolah dan pakar psikologi dapat membantu pelajar yang menghadapi masalah ponting sekolah. Saya yakin kita boleh membantu murid-murid ini mengatasi masalah mereka dan berjaya dalam pelajaran mereka dengan adanya program-program untuk menarik minat murid supaya hadir sekolah adalah perkara yang sangat positif. Saya selaku panel pertama sangat bersetuju dengan cadangan yang diusulkan oleh wakil waris. Dengan adanya beberapa cadangan demi menangani polemik sosial iaitu mengadakan sesi kaunseling yang melibatkan pihak sekolah, ibu bapa dan remaja itu sendiri. Melalui pendekatan ini, masalah yang menyebabkan seorang murid ponting dapat dikesan. Pihak kaunseling harus menjelaskan kesan negatif aktiviti ponting kepada murid supaya mereka sedar dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Hal ini dilihat berkesan demi mengurangkan kadar pertambahan bilangan murid yang ponting sekolah. Kerana bahasa Ghalib pernah menyebut, sediakan payung sebelum hujan. Oleh itu, apabila punca-punca ponting sudah dikenal pasti, usaha membenterasnya akan menjadi lebih berkesan. Penting juga untuk kerajaan turut terlibat dalam menangani isu ponting sekolah ini. Kementerian Pendidikan dan sekolah harus memberi penekanan pada masalah ponting dalam kurikulum sekolah, termasuk pada mata pelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan civic dan lain-lain. Melalui pendidikan ini, murid dapat memahami nilai-nilai positif dan menjauhi perilaku yang tidak diingini. Kerajaan juga seharusnya bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan untuk melancarkan kempen kesedaran dan ceramah dengan memberi pemahaman tentang masalah ponting sekolah. Dengan pendekatan ini, remaja akan memahami kesan negatif yang boleh timbul akibat aktiviti ponting sekolah dan diharapkan dapat dielakkan. Terima kasih ahli panel yang pertama. Ahli panel yang kedua pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudari. Terima kasih Cik Pengerusi. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melancarkan program ziarah cakna peringkat kebangsaan di seluruh negara mulai 27 Januari 2019. Tujuan program ini adalah untuk memperluaskan konsep sekolah penyayang dan memperkukuhkan hubungan antara sekolah, ibu bapa atau penjaga melalui amalan ziarah guru ke rumah murid. Pelancaran program ini bermula di pejabat pendidikan daerah di seluruh negara dan melibatkan pelbagai pihak pentadbir sekolah, persatuan ibu bapa dan guru serta agensi berkaitan.
Program ini dirasmikan oleh YB Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan Malaysia pada 28 Januari 2019. Inisiatif yang diambil oleh KPM ini mempunyai makna yang mendalam dan memberikan kesedaran kepada murid yang sering ponting sekolah. Selain itu, dialog prestasi ini, ketidakhadiran pelajar ke sekolah dapat diminimumkan, memberi manfaat kepada murid di seluruh Malaysia tentang pentingnya pendidikan. Usaha ini sejajar dengan pepatah yang menyatakan bahawa mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Komitmen daripada semua pihak sangat penting dalam memacu pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sungguh intelektual pemikiran saudari. Panel kita yang ketiga memang tidak dapat disangka lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau menangani masalah pelajar ponting sekolah. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang ahli panel kita pada hari ini. Memang benar pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, pengetua, guru kaunselor dan juga ketua pengawas yang berbincang dengan lancarnya mengenai masalah pelajar ponting sekolah. Jadi saya ingin bertanya soalan kepada panel kita yang keempat dan juga yang terakhir selaku guru kaunselor SMK PTJ. Soalannya, adakah watak sekolah masih relevan bagi menangani isu ini dalam pendidikan hari ini? Terima kasih saudari pengerusi. Watak sekolah masih relevan dan dikekalkan sebagai pusat ilmu yang mendidik masyarakat, terutama menangani isu ini dalam pendidikan pada era globalisasi ini. Hal ini kerana pihak sekolah cuba menangani masalah murid yang sering ponting sekolah dengan mengambil inisiatif dalam mengubah suai sekeliling sekolah bagi menimbulkan minat murid untuk datang ke sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah membangunkan infrastruktur taman bunga atau kawasan penanaman pokok di samping mengadakan pertandingan mencantikkan kelas dengan memberikan ganjaran bagi pemenang. Di sini kita dapat lihat bahawa murid akan dapat melahirkan perasaan minat untuk hadir ke sekolah. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menaik taraf pembangunan di dalam sekolah mengikut era pemodenan kini. Penggunaan media dan teknologi canggih dan mantap, terutama penggunaan teknologi dalam mengesah ketidakhadiran murid ke sekolah dapat mengurangkan isu ini di sekolah. Perkara ini dapat membantu pihak sekolah dan guru dalam menangani isu ini dalam pendidikan hari ini. Sekolah memainkan peranan yang penting bagi mendidik murid dalam mendisiplinkan diri serta membentuk murid agar menjadi masyarakat yang berguna pada masa depan. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel keempat kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir bagi ahli panel yang ketiga yang mungkin mempunyai pendapat yang tersendiri. Terima kasih saudari pengerusi. Saya bersetuju dengan pendapat Cik Laila di mana watak sekolah masih relevan dan akan dikekalkan sebagai pusat ilmu yang mendidik masyarakat dalam menangani isu ponting sekolah ini. Di mana pihak sekolah akan cuba menangani masalah murid yang sering ponting sekolah dengan mengambil inisiatif dalam mengubah suai dan menaik taraf pembangunan di sekeliling sekolah. Jadi harapan pihak sekolah dan masyarakat dalam menangani masalah ponting sekolah ini adalah satu usaha berterusan yang memerlukan kerjasama semua pihak di sekolah termasuk pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, pelajar dan masyarakat. Dengan usaha bersama, masalah ponting sekolah boleh diatasi dalam kalangan murid. Pihak sekolah harus berusaha untuk membuat pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan untuk murid agar mereka terdorong untuk hadir ke sekolah dan berusaha dengan lebih baik untuk minat belajar. Justru itu, saya berharap agar keluarga akan terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka untuk meningkatkan prestasi dan masa depan mereka. Terima kasih saudari panel ketiga kita. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai masalah murid ponting sekolah. Menuding jari menyalahkan satu-satu pihak memang mudah, tetapi menyelesaikan masalah ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar murid dapat belajar dalam keadaan yang kondusif, menarik minat mereka untuk hadir ke sekolah. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu
Ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Semoga dengan usaha yang gigih kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjuang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan forum pada hari ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam-salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, salam kasih sayang. Sekian, terima kasih.